Assalamualaikum and hai semua mystery lovers. Berjumpa lagi kita di dalam Miss Hudi Bercerita. Tajuk kita pada hari ini ialah Cerita Seram Cikgu. Let's check it out. Musim-musim hujan ni Miss Hudi mulalah kata hidung tersumbat lah dengan batuk lah kan. So jangan lupa ya, jaga diri ya semua. Sekarang ni tengah musim demam, batuk semua ni. Okay, so hari ni aku nak kongsi dengan korang semua minat cerita-cerita misteri kan. Okay, kalau korang ingat dulu masa sekolah dulu kan, ada tak cikgu korang yang jenis suka cerita hantu waktu-waktu senggang ke, waktu dia kena ganti cikgu lain ke kan? Mesti ada kan? Okay, macam aku kan, aku suka ada satu cikgu ni kalau dia masuk kelas aku. Aku je kawan aku sukalah kan. Budak-budak ni memang takut kan, tapi kita teruja macam ingin tahu apa benda cerita yang menarik yang cikgu nak cerita. So ada satu hari ni, masa ni aku darjah 5 ke darjah 6 macam tu kan. Sebenarnya kat sekolah aku ni, bangunan masa tu lah, sekolah rendah tu, bangunan yang lama, tak pernah ada dengar apa-apa benda. Cuma start bangunan baru tu dibina, banyak jugalah cikgu kena ganggu, budak-budak ada nampak sesuatu. Masa tu aku rasa macam pelik sebab ada budak-budak kira junior aku ni cerita ada jumpa badut dalam tandas. Pelik tau. Lepas tu ada yang cerita kata tiba-tiba kena lock dalam tandas. Pada aku benda tu macam satu prank je kan. Aku rasa macam mustahil benda tu nak terjadi, tambah-tambah tengah siang kan. Okay, apa kaitan dengan cerita cikgu aku nak cerita ni? Okay, so cikgu aku ni, dia seorang yang orang kata pandai tarik perhatian budak-budak dengan cara bercerita dia. Dengan orang kata kan setengah orang dia bercerita dia tak ada nada, dia macam cerita je, tak ada climax, tak ada permulaan, dia just cerita je lepas habis. So cikgu aku ni, dia orang kata pandai dia. Okay, bila permulaan cerita dia cerita santai, tapi bila nak climax tu dia cerita cara ala berbisik yang menakutkan. Jadi kami memang selalu tunggu-tunggu kalau dia cerita. So kita hari tu dia cerita kat kita orang. Okay, mula-mula sekali kami semua duduk dekat bawah, kat lantai masa tu. Masa tu kan tak ada PKP apa, jadi memang kita duduk dekat dengan cikgu kan. Alasannya takut kita orang tak dengar apa yang dia cerita. So kita orang pun duduklah bawah. Bawah ramai-ramai dengar cikgu cerita. Okay, cikgu tu cerita macam ni. Okay, korang dengar okay. Ada satu budak, nama dia Ali. Okay, Ali ni mempunyai bapa dan juga ibu tiri. Bapa Ali ni seorang yang selalu keluar outstation bekerja. Jadinya masa dia di rumah tu agak singkat dan sikit. So Ali ni banyak menghabiskan masa dengan mak tiri dia. Apa yang bapa dia tak tahu ialah mak tiri Ali ni sebenarnya seorang yang suka mendera Ali. So Ali ni sebenarnya sedih dan nak sangat cerita kat bapa dia apa yang mak tiri dia buat. Tapi mak tiri dia pernah ugut dia, kalaulah sampai bapa dia tahu, memang dia akan bunuh bapa dia. Maksudnya apa? Mak tiri dia ugut kat Ali nak bunuh bapa Ali. Okey, jadi disebabkan itulah Ali ni tahan je diri dia daripada nak cerita keburukan mak tiri dia. So sebulan kemudian bapa dia dah balik. Masa tu memang mak tiri dia berlakon lah kan. Mak tiri dia baik sangat, layan dia okey, bagi makan elok-elok. Kalau tak tu Ali memang makan sisa-sisa je kan. Tapi bapa dia memang orang kata bersyukurlah dapat isteri baru tapi sayang anak dia. Tapi dia tak tahu apa yang isteri baru dia buat tu di belakang dia.
Tak lama Bapa Ali duduk kat rumah dalam 3 hari macam tu, tiba-tiba ada panggilan kerja, kena kerja keluar. Bapa dia ni memang kaya lah cerita dia. Rumah dia punya besar sampai ada 5 tingkat rumah dia tu. Jadi bila hari Bapa Ali terpaksa keluar, Mak Ali pun panggillah Ali. Ali ni bilik dia atas sekali. Kalau bapa dia ada, mak dia takkan letak Ali duduk atas sekali, sebab atas sekali tu bilik loteng paling kecil sekali. Tapi sebab bapa dia tak ada, memang Mak Ali letak Ali duduk kat atas sekali. So Mak Ali panggillah Ali. Dia panggil, Ali, oh Ali, turun. Ali kan takut, kelang kabut lah, turun tangga. Ya ibu, kenapa? Mari sini. Hari ni aku nak kau pergi kedai, pergi cari hati lembu tau. Dengar betul-betul, hati lembu. Aku tak nak benda lain. Aku teringin nak makan hati lembu je hari ni. Jangan pergi tempat lain. Kau terus pergi kedai, beli bawa balik. Okey. So Ali ni pun ambil duit daripada mak dia. Ali pun keluar. Masa dia keluar tu, dia telah membuat satu kesilapan yang besar. Apa kesilapan yang besar tu? Dia terjumpa kawan dia. Bila dia terjumpa kawan dia, sebagai seorang budak kecil, memanglah dia akan ikut kawan dia dan lupakan janji dia dengan mak tiri dia. Jadi Ali pun seronok main dengan kawan dia. Kawan dia ajak main. Okey, pergilah main. Tiba-tiba baru teringat, alamak, aduh, mak aku suruh beli hati lembu, aku lupa ni. Dia pun cakap kawan dia, tak apalah weh, aku nak pergi kedai sekejap lah. Yang peliknya, dekat kawasan tempat Ali tinggal tu, kedai yang menjual barang-barang basah ada satu kedai je. Dia sampai kat kedai tu, dia rasa lega sebab dia nampak ada kepala lembu dekat atas kaunter tu. So dia fikir, mujur aku hari ni, daging lembu baru sampai, baru lepas sembelih, mesti ada hati lembu kan. Dia pun sampai dekat kedai pakcik tu. Dia cakap, pakcik, saya nak hati lembu 1 kilo. Dia kata gitu. Pakcik tu pandanglah dia. Dek, kenapa kau datang lambat, dek? Barang-barang basah kedai pakcik ni, kalau dah lepas dekat-dekat dengan tengah hari pukul 12, memang dah tak ada, dek. Dah habis, kata gitu. Kau katanya hati, daging pun dah tak ada. Ni, tinggal kepala je kat sini. Ali ni tak boleh terima dengan apa pakcik tu cakap, sebab dia tahu kalau dia balik dengan tangan kosong, dia mesti akan kena pukul atau dia kena kurung dalam bilik yang gelap, lepas tu tak dapat makan. Dia pun merayu-rayu kat pakcik tu. Dia pegang tangan kaki pakcik tu. Pakcik, saya minta tolong pakcik, tolonglah pakcik. Saya minta sangat hati lembu ni. Kalau ada yang lama-lama pun tak apa pakcik. Pakcik tu pun cakap dia, nak, memang tak ada nak. Habis dia kata. Pakcik cakap dengan awak ni, dalam ni awak tengok sendiri stok. Mana ada kat tempat beku ni. Memang habis. Kalau ada hati, buah hati pakcik je ada. Pakcik tu telah membuat satu kesilapan kerana di saat seseorang tidak dapat berfikir secara waras, dia akan mengambil jalan singkat atau mengambil jalan di luar kewarasan dia. Jadi Ali pun hati pakcik. Dia ternampak ada pisau yang potong daging dekat atas kaunter dekat dengan kepala lembu tu. Dalam kedai ni tak ada orang. Kalau aku tikam pakcik, aku ambil hati dia, aku rasa tak ada siapa-siapa tahu ni. Ali pun pergi kat pakcik tu senyap-senyap. Ali pun tikam pakcik tu. Dia robek hati pakcik tu. Dia keluarkan hati daripada badan pakcik tu. Dengan rasa gembira dia ketawa. Aku dapatlah hati. Aku tak kena marah dengan ibu. Aku dapat hati. Cara Ali cakap tu dah macam separuh gila kan, kerana dia takut sangat dengan mak dia. Dia pun cuci tangan dia bersih-bersih. Dia buang pisau pemotong daging tu. Lepas tu dia bawa hati pakcik tu balik dengan menyanyi-nyanyi, happy, gembira. La. Sampai rumah, mak tiri dah tercegat depan pintu. Sebab apa? Bayangkan dia bagi duit dekat Ali pagi lagi, tapi dekat tengah hari baru balik. Lepas tu mak tiri dia dah siap dah nak tarik telinga dia. Kenapa kau lambat, Ali? Pukul berapa aku bagi duit kat kau baru sampai ni?
Ali pun kata, ibu, minta maaf ibu, orang ramai sangat kat kedai tadi ibu. Ramai beli, nasib baik Ali berebut je orang. Ali dapat juga. Pandai kan Ali, dia takut kan. Lepas tu mak dia tanya, mana ada hati lembu tu? Ada. Lepas tu dia bagi, dia dululah plastik yang dia letak hati di dalam tu. Masa tu Ali fikir, aku selamat dah, aku nak naik bilik aku lah. Dia pun cakap dengan mak dia, mak tiri dia, ibu, saya naik dulu ya. Saya penat lah ibu. Tiba-tiba ibu tiri dia panggil. Kejap. Mari sini. Kau nak pergi mana tu? Mari sini. Kenapa ibu? Kenapa hati lembu ni kecil sangat Ali dah menggelabah dah. Alamak, tak sama ke dengan hati lembu biasa? Lepas tu nasib baiklah Ali ni berfikir cepat pantas. Ali pun cakap dekat mak dia, ibu, itu hati anak lembu. Sebabnya hati lembu kan dah banyak habis tau. Tinggal hati anak lembu je. Lepas tu mak tiri dia tengok, macam okey je. Dia pun, tak apalah, kau naik lah. Lepas tu mak dia pun masak lah. Ceng, masak kat dapur. Masak. Sampailah waktu makan, dia pun panggil lah Ali. Sebab dia rasa Ali ni dengar cakap dia. So dia nak bagilah Ali makan secara proper itu. Dia panggil, Ali, Ali, mari turun Ali, kita makan. Ali mestilah dia tak nak makan sebab dia tahu yang dia bawa balik tu bukannya hati lembu, kan? Hati orang. Dia pun cakap lah dengan mak dia, Ibu makan je lah ibu. Ali tak rasa macam nak makan lah, Ali rasa kenyang lah. Lepas tu ibu dia pun malas dah nak panggil dia 3 kali. Ibu dia pun makan. Ibu dia makan dengan lahapnya. Dan sampailah waktu malam. Waktu malam ibu dia dah kekenyangan, dah tidur. Ibu dia duduk tingkat bawah kan. Ali duduk tingkat atas sekali kan, tingkat 5 kan. Okay. Jadinya malam tu hujan turun renyai dan angin bertiup kencang. Gitulah lebih kurang. Dalam keheningan tu, Ali terdengar satu suara memanggil nama dia. Ali, aku di tingkat 1. Aku nak hati aku. Ali dengar suara tu. Ali rasa takut sangat sebab dia rasakan pakcik tu dah jadi hantu nak datang untuk tuntut hati dia dekat Ali. Macam mana nak buat ni ya? Ali fikir. Dia dah kat tingkat 1 ni. Aku duduk tingkat 5. Dengar lagi suara. Dalam sayup-sayup tu dengar suara lagi. Ali, aku di tingkat 2. Aku nak hati aku. Dah tingkat 2 dah. Ali pun menjerit panggil mak dia, panggil ibu dia. Ibu, tolong Ali, ibu. Tolong Ali, Ali takut, ibu. Macam mana nak panggil ibu dia? Ibu dia dah tidur, kan? Dengar lagi suara tu panggil Ali. Ali, aku di tingkat 4. Aku nak hati aku. Ali pun dah makin takut. Dekat tingkat 4. Dah dekat dah dengan aku ni. Macam mana aku nak buat ni? Ali pun fikir, aku ambil almari berat ni, aku tutup pintu lah pakai almari ni. Tapi Ali dia tak tahu pun hantu kan boleh tembus mana-mana tempat. Jadi tak gunalah halang almari berat pun kan. Dengar lagi saya panggil, Ali, aku di tingkat 5. Aku nak hati aku. Ali tak tahu dah nak buat macam mana. Sebab dah sampai kat tingkat 5, kat tempat dia tidur tu. Dia pun selubunglah kepala dia dengan selimut
Ditutup rapat-rapat. Selimut dia duduk menangis. Ayah, ibu, tolong Ali. Macam mana ni? Hantu datang nak cekik Ali. Tolong. Hantu tu nak ambil hati dia. Tapi suara tu dah tak dengar dah. Dah hilang dah. Angin yang bertiup pun dah berhenti. Jadi Ali pun rasa macam selamat. Ali pun cuba untuk tengok di luar. Bila dia buka selimut dia, Ali! Aku bayangkan cikgu kita orang cerita macam tu kat kami. Dan yang paling terkejut dan menyebabkan kami semua menjerit tu, sebab sebelum dia nak terperanjatkan kita orang tu, dia panggil kita orang dekat-dekat dekat muka dia. Dan bila part yang dia alihah tu, memang satu kelah menjerit sekuat-kuatnya. Sebab kami tengah khusyuk dengan cerita cikgu tu. Kalau korang terkejut aku cerita tadi, macam itulah perasaannya aku rasa masa cikgu tu cerita. Cuma yang aku nak cerita kat sini, lepas daripada keadaan menjerit tu kan, cikgu kelas lain datanglah tengok kenapa budak-budak ni menjerit kan, sampai kuat sangat menjerit. Cikgu aku pun cakap lah, korang tengoklah cerita tak logik. Dia terangkan balik cerita tu sebenarnya tak logik. Dia reka-reka cerita tu untuk takut-takutkan kami aja. Masalahnya yang terjadi lepas tu, seorang budak kelas aku ni, aku tak rapat sangat dengan dia. Dia tak berhenti menangis tau. Dia menangis. Cikgu tu bujuk dia pun dia tak berhenti juga. Lepas dia menangis, dia ketawa pula. Dia ketawa berdekah-dekah, kakak ketawa. Sampai tahap cikgu aku ni, dia jadi panik sebab dia mula-mulanya bercadang untuk gurau je, ialah bercerita kan dengan anak-anak murid. Tapi budak ni macam kena rasuk. Dan yang lagi bertambah teruknya, kejadian tu macam jadi berjangkit tau. Lepas budak ni ketawa, tiba-tiba kawan sebelah dia nangis pula. Yang kena tu budak perempuan je. So budak lelaki dalam kelas tak ada apa-apa, tak kena kacau pun. Budak perempuan dalam kelas tu kena kacau. Lepas seorang-seorang. Dan Alhamdulillah masa tu aku dengan ada lagi 3 orang kawan aku memang tak terkena lah histeria tu. Jadi histeria satu kelas kerana cerita cikgu tu sahaja. Lepas tu aku dengan kawan aku yang lain tu pun lari pergi cari ustaz. Sebab keadaan dah tak terkawal, cikgu aku yang bercerita pun dah tak tahu dah macam mana nak buat. Dia dah panik. Kawan aku yang kena rasuk tu semua tak berhenti ketawa dan menangis, bercampur-campur. Maka datanglah lepas tu bila dah panggil ustaz semua. Ustaz-ustaz pun datang, baca-baca ayat dekat kawan-kawan aku tu. Dan Alhamdulillah nasib baik perkara tu boleh dikawal. Cikgu aku tu pun lepas daripada kejadian tu, dia memang serik. Dia tak mau dah cerita hantu dekat kelas aku. Tapi sebenarnya bukan salah cikgu tu pun. Memang masa tu sekolah aku tu bangunan baru yang betul-betul baru siap. Dan kami pelajar-pelajar darjah 6 dan 5 duduk di kawasan tu menjadi mangsa diganggu oleh benda-benda halus ni. Dan kalau nak kata murid saja yang kena, cikgu-cikgu pun kena. Ada seorang cikgu aku tu, kami buat majlis baca Yasin sebab masa tu dah terlampau banyak sangat gangguan. So guru besar waktu tu buat keputusan untuk buat baca Yasin ramai-ramai. Masa tu siang tau. Masa tu dalam around pukul 10 pagi macam tu. Kami bacalah Yasin ramai-ramai. Tiba-tiba tak semena-mena seorang cikgu aku pingsan. Terus pingsan. Memang kami cikgu-cikgu lain, kami nampaklah cikgu-cikgu lain cuba untuk kejut dia. Dia memang tak bangun. Dia terus pingsan. Lepas dia pingsan tu, tiba-tiba tengah-tengah baca-baca Yasin dekat dalam dewan yang ramai tu, ada seorang budak perempuan menjerit. Dia kata ada orang tak ada kepala kat luar, Jadinya kes pasal sekolah aku ni berlarutan, beragak dalam sebulan jugalah.
kesnya sampaikan tahap memang ustaz bersilih ganti masuk sekolah aku. Untuk orang kata untuk bersihkan apa yang sebenarnya terjadi kat sekolah aku, sebenarnya gangguan yang terjadi kat sekolah aku. Jadi alhamdulillah last masa tu jemput ustaz-ustaz daripada Darul Syifa. Masa Darul Syifa dah ada dah, aku rasa diorang buat apa, orang kata tabur garam, tabur lada hitam. Lepas tu kami pun ada buat sembahyang hajat dan juga baca yasin dekat sekolah tu. Alhamdulillah. Tak lama lepas tu tak ada lagi lah cerita cikgu ke ataupun murid yang diganggu. Dan kalau ikutkan, lama jugalah cerita-cerita hantu ni diharamkan dekat kelas-kelas sebab takut jadi macam jadi kat kelas aku tu. Okay, so tamat cerita kita hari ini. Miss Hudi harap semua jaga diri, jaga kesihatan, kita jaga kita. Sebabnya kes makin menaikkan sekarang ni. Harap-harapnya tahun ni kita semua dah dapat beraya. So, jangan lupa like, subscribe and komen. Jika ada apa-apa cerita yang ingin dikongsikan dan ingin Miss Hudi ceritakan, boleh komen di Instagram ataupun TikTok, ataupun boleh tinggalkan email anda supaya Miss Hudi boleh dapat kontak anda. Okey? Jumpa lagi. Bye-bye. Ciao.